Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Lester Martin, mengangkat metrik SMIL D 2018-108-4507. Pada hari ini saya akan berbicara tentang pemakanan semasa fasa latihan sukan bagi atlet remaja. Seperti yang kita tahu, selain daripada latihan yang dilakukan bagi persiapan untuk pertandingan, pemakanan sukan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perancangan sesebuah atlet itu. Apa itu perancangan sukan? Apa itu pemakanan sukan? Pemakanan sukan ialah asas dalam perancangan sesebuah sukan. Ia adalah pelan pemakanan yang direka dengan baik, yang membolehkan orang dewasa ataupun atlet remaja melakukan sesuatu yang terbaik. Ia membekalkan jenis makanan yang betul, tenaga, nutrien dan cecair untuk tubuh badan terhidrat dan berfungsi dengan baik pada tahap puncak. Pemakanan sukan adalah unik untuk setiap individu dan dirancang mengikut matlamat yang dikehendaki oleh individu tersebut. Pemakanan sukan boleh berbeza-beza mengikut hari, bergantung kepada permintaan tenaga tertentu. Terdapat dua jenis pemakanan sukan, yaitu pemakanan semasa latihan dan pemakanan semasa pertandingan. Kepentingan pemakanan sukan ini ialah dapat membantu perkembangan genetik dan status latihan serta memberikan kelebihan signifikan kepada prestasi atlet. Itu yang kita dapat tahu apakah pemakanan sukan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keperluan tenaga, keseimbangan tenaga dan ketersediaan tenaga dalam pemakanan semasa latihan sukan bagi atlet remaja. Seperti yang kita tahu, atlet remaja ini dia memerlukan tenaga yang mencukupi bagi membantu pertumbuhan dan perkembangan yang normal dalam melakukan aktiviti fizikal. Nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, air, lemak yang tidak berlebihan, buah-buahan dan sayur-sayuran itu antara nutrisi yang sangat penting. Setiap sukan mempunyai keperluan tenaga yang berbeza kerana kehendak setiap sukan itu berbeza. Setiap sukan itu dia memerlukan jumlah tenaga yang berbeza. Jadi seseorang atlet itu dia perlu tahu keperluan tenaga dia ambil berdasarkan sukan yang dia ambil. Contohnya, apabila dia bermain sukan bola sepak, dia perlu tahu berapa banyak tenaga yang dia perlu ambil membolehkan dia untuk melakukan latihan bola sepak dengan baik. Keseimbangan tenaga bagi atlet remaja iaitu jumlah makanan yang membekalkan tenaga perlu diambil mengikut aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atlet itu. Sekiranya atlet melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi, maka pemakanan dan nutrisi yang diambil haruslah mencukupi bagi tenaga yang telah digunakan semasa melakukan latihan ataupun aktiviti fizikal. Pengambilan makanan haruslah seimbang dengan jumlah tenaga yang digunakan. Ketersediaan tenaga pula merujuk kepada
tenaga yang tersimpan dan tersedia di dalam badan seseorang atlet itu. Sekiranya seorang atlet itu telah menggunakan tenaga yang diambil melalui karbohidrat yang tersimpan telah habis, maka ketersediaan tenaga ini dapat diaktifkan, di mana tenaga yang tersimpan di dalam badan atlet itu dapat digunakan untuk mendapatkan kembali tenaga yang diperlukan oleh seseorang atlet itu. Oke, seterusnya saya akan menerangkan tentang keperluan makronutrien untuk latihan. Oke, apa itu makronutrien? Seperti kita tahu terdapat dua jenis, yaitu makronutrien dengan mikronutrien. Oke, makronutrien ialah kumpulan makanan yang membekalkan tenaga yang penting kepada fungsi badan seseorang atlet remaja. Oke. Makronutrien ini dia diperlukan dalam jumlah yang besar seperti karbohidrat, lemak, protein, dan air. Karbohidrat merupakan sumber bahan api utama untuk seseorang atlet yang aktif melakukan latihan maupun aktiviti fizikal. Oke, garis panduan umum untuk pengambilan karbohidrat ini dia berdasarkan saiz badan dan ciri-ciri latihan seseorang atlet itu. Oke, keperluan karbohidrat dalam diet seharian seseorang atlet itu dia boleh terdiri daripada 45 hingga 65% daripada jumlah pengambilan makanan yang diambil, yaitu bergantung kepada tuntutan fizikal seseorang atlet itu. Oke. Protein pula ialah jenis makanan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan otot dan pemulihan dalam atlet remaja itu. Oke. Seperti kita tahu, jumlah protein yang cukup untuk setiap individu itu dapat membantu mereka mengekalkan keseimbangan nitrogen positif dalam tubuh, yaitu yang penting untuk tisu otot seseorang atlet itu. Oke. Semasa melakukan latihan, kegunaan otot amat optimum sehingga menyebabkan otot itu menjadi penat, menjadi lesu. Oleh itu, pengambilan protein itu dia amatlah penting untuk memulihkan otot yang telah lesu, yang telah lemah. Oke, antara makanan yang mengandungi protein yang tinggi dan sesuai diambil oleh atlet remaja ini adalah seperti susu, telur, ikan, dada ayam, dan lain-lain lagi. Oke. Seterusnya ialah lemak. Lemak ialah makanan yang membantu mengekalkan keseimbangan tenaga, mengawal selia hormon, dan memulihkan tisu otot seseorang atlet itu. Omega 3 dan omega 6 adalah asid lemak yang paling penting, yang sangat penting untuk pemakanan sukan seseorang atlet itu. Oke, penemuan penelitian mencadangkan seseorang atlet mengambil kira-kira 30% daripada jumlah pengambilan kalori harian mereka sebagai lemak sihat. Pengambilan lemak dia seharusnya dikawal oleh atlet remaja, karena lemak ini boleh menyebabkan kenaikan berat badan mereka. Namun pengambilan lemak ini dia juga sangat penting, karena lemak turut membekalkan tenaga kepada tubuh badan seseorang atlet itu. Oke. Makanan yang mengandung lemak itu boleh diambil oleh remaja itu melalui makanan seperti coklat bar, minyak zaitun, dan lain-lain lagi. Jadi seseorang atlet itu
dia perlu tahu keperluan makronutrien untuk latihan itu dia sangat penting karena makanan yang tergolong dalam kategori ini dia diperlukan dalam kuantiti yang sangat banyak untuk membekalkan tenaga kepada atlet itu untuk melakukan aktiviti seharian dia untuk melakukan latihan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keperluan makronutrien untuk latihan. Okey, tadi yang kita tahu ialah makro ialah dia pengambilan yang besar. Jadi mikro ini sebaliknya itu pengambilan makanan yang sedikit, itu dalam kuantiti yang tidak banyak. Okey, makronutrien adalah nutrien yang diperlukan badan dalam kuantiti yang sedikit, itu dalam ukuran miligram dan mikrogram, yang terdiri daripada biasanya mineral dan juga vitamin yang tidak dapat dihasilkan oleh badan secara sendiri, tetapi biasanya diperoleh daripada pelbagai jenis makanan yang mengandungi vitamin dan mineral. Okey, walaupun diambil dalam jumlah yang kecil, makronutrien ini dia sangat penting kepada seseorang atlet itu, dan dia memberi kesan yang sangat penting kepada tubuh badan mereka. Kekurangan makronutrien ini akan memberi kesan yang negatif kepada tubuh badan seseorang atlet itu. Jadi seseorang atlet remaja itu dia perlu mengambil makanan dalam kategori makronutrien ini, yaitu dalam kategori vitamin dan juga mineral, walaupun jumlah pengambilan dia tidaklah sebanyak makanan yang tergolong dalam makanan makronutrien. Okey, sebagai contoh makanan yang tergolong dalam mikronutrien yang sesuai untuk latihan, yaitu pengambilan vitamin B6, yaitu salah satu vitamin yang paling penting untuk latihan yang sengit. Yaitu vitamin ini terlibat dalam pembentukan asid amino dari protein yang dibina untuk seseorang atlet itu. Mikronutrien mengawal pertumbuhan sel termasuk serat otot. Ia terbukti bahawa vitamin B6 ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam membina jisim otot seseorang atlet itu. Keperluan untuk itu juga meningkat apabila seseorang atlet ni dia memakan makanan yang mengandungi protein. Vitamin ini dia terlibat dalam proses membekalkan tisu dan sel kepada sel dengan oksigen. Okey, itu adalah contoh makanan mikronutrien yang sangat penting untuk dibekalkan kepada seseorang atlet itu, kerana badan tidak dapat menghasilkan vitamin dengan mineral secara sendirinya. Jadi seseorang atlet itu dia perlu tahu cara dan pengambilan yang sesuai untuk membekalkan dia punya badan jumlah makanan mikronutrien yang mencukupi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang komposisi badan dan prestasi seseorang atlet semasa latihan. Okey, mungkin ramai yang tak tahu apa itu komposisi badan. Okey, komposisi badan ni perlu diambil berat oleh seorang atlet kerana ia merupakan satu pengukuran untuk seorang atlet itu mempunyai tubuh badan yang sihat dan ideal. Okey, namun pada masa kini ramai masyarakat yang
tidak mengambil berat tentang pemakanan yang tidak seimbang yang diamalkan mereka, dan mereka tidak mengetahui kesan sampingan yang akan diperolehi mereka pada masa akan datang. Komposisi badan ini dia merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang, dan tisu badan yang lain. Di mana komposisi badan ini dia menyatakan bahwa peratusan lemak dalam badan itu berapa banyak berbanding isi kandungan otot, tulang, dan tisu dalam badan. Seseorang atlet itu dia perlu tahu cara yang penting untuk mendapatkan komposisi badan yang terbaik untuk dia bersedia untuk fase pertandingan. Komposisi badan seorang atlet itu dia bergantung kepada sukan yang diambil. Jadi seseorang atlet itu dia perlu mengetahui jenis sukan yang diambil dan komposisi badan yang mana yang sesuai untuk dia gunakan. Contohnya atlet yang bermain sukan tukul besi, lontar peluru, sumo, dan lain-lain, dia perlukan komposisi badan yang berlebihan karena mereka memerlukan tubuh badan yang besar berbanding dengan atlet seperti atlet acara pecut itu 100 meter, di mana dia memerlukan komposisi badan yang sesuai mengikut sukan yang diperlukan, di mana dia tidak boleh mempunyai lemak yang banyak berbanding dengan otot-ototnya yang lain. Jurulatih perlu memastikan atlet berada dalam komposisi badan yang sesuai mengikut sukan yang disertai bagi mengelakkan prestasi mereka terjejas. Komposisi badan ini juga penting untuk dititik beratkan oleh seseorang jurulatih maupun seorang atlet untuk mengelakkan mereka punya prestasi itu menurun disebabkan mereka mengalami komposisi badan yang berlebihan. Semasa latihan, atlet ataupun jurulatih perlulah memastikan pengambilan makanan adalah seimbang dan sesuai bagi kehendak seseorang atlet itu bagi mengelakkan komposisi badan yang tidak sesuai berlaku. Jadi prestasi seorang atlet itu amatlah dipengaruhi oleh cara pemakanan sepanjang sesi latihan sebelum mereka memulakan pertandingan. Jadi seseorang atlet itu dia perlu peka untuk memastikan bahwa komposisi badan dia berada dalam keadaan yang terbaik untuk mengekalkan satu prestasi yang baik juga pada fase pertandingan kelak. Seterusnya poin saya seterusnya itu saya akan menerangkan tentang garis panduan penghidratan untuk mengekalkan cecair dan elektrolit. Seperti yang kita tahu dalam semua sukan seseorang atlet itu dia akan kehilangan terlalu banyak air dalam badan mereka melalui perpeluhan. Jadi di sini saya akan menerangkan cara mereka untuk mengekalkan badan mereka berada dalam keadaan yang cecair yang mencukupi bagi mengelakkan mereka mengalami
dehidrasi. Oke, penghidratan dan elektrolit yang mencukupi adalah sangat penting untuk prestasi kesehatan dan latihan seseorang atlet remaja itu. Oke, kita semua tahu bahwa seseorang atlet itu akan kehilangan terlalu banyak air semasa mereka menjalankan latihan melalui proses perpeluhan. Jadi tubuh badan ni dia perlu mengembalikan jumlah cecair yang dia keluarkan untuk mengekalkan badan dia mempunyai air yang mencukupi bagi mengawal dia punya suhu badan yang akan meningkat semasa mereka melakukan aktiviti fizikal. Jadi air ni dia sangat penting untuk seseorang atlet itu. Kandungan air dalam badan seseorang atlet itu dia berbeza mengikut umur, jantina, keadaan tubuh badan, dan juga keaktifan seseorang atlet itu. Okay. Elektrolit juga penting dalam fungsi fisiologikal seperti pengecupan otot dan keseimbangan cecair dalam badan seseorang atlet itu. Kehilangan air dituruti dengan kehilangan elektrolit dalam badan seseorang atlet itu. Jadi pengambilan air ni dia sangat penting juga dan ia mempengaruhi elektrolit dalam badan seseorang atlet itu. Dehidrasi pula merupakan satu proses kehilangan air dalam tubuh badan seseorang atlet dan ini akan mempengaruhi prestasi sukan dan fungsi kognitif seseorang atlet itu. Atlet disyorkan untuk menggunakan strategi penggantian cecair sebagai sebahagian daripada pemakanan sukan mereka untuk mengekalkan fungsi tubuh mereka yang optimum. Jadi atlet ini disarankan untuk mengambil minuman ataupun cecair yang sesuai semasa mereka melakukan latihan untuk mengembalikan jumlah air yang telah hilang melalui proses perpeluhan. Jadi rehydration dengan air dan minuman sukan yang mengandungi karbohidrat dan elektrolit lebih berkesan, dan minuman ini mengandungi natrium yang sering dimakan bergantung kepada atlet dan acara sukan yang mereka ambil. Okey. Satu penemuan penyelidikan membuktikan bahawa minuman yang mengandungi karbohidrat dan elektrolit lebih berkesan dalam menggantikan air berbanding air semata-mata, dan dalam masa yang sama ia menambah simpanan tenaga kepada tubuh badan seseorang atlet itu. Kekurangan penghidratan mencukupi untuk atlet mungkin membawa kepada masalah yang berikut seperti dehidrasi, penurunan plasma ataupun darah, dan tahap natrium darah menjadi rendah. Jadi pengambilan cecair seperti air isotonik dapat membantu seorang atlet itu menggantikan jumlah air yang hilang semasa mereka melakukan aktiviti latihan sepanjang masa. Oleh itu pengambilan air ataupun cecair yang sesuai amatlah penting bagi memastikan tubuh badan mempunyai cecair yang mencukupi untuk aktiviti fizikal yang dijalankan. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu strategi untuk mengoptimumkan prestasi latihan dan pemulihan.
selepas sesi latihan. Seperti kebanyakan yang atlet tahu bahwa rehat yang mencukupi selepas latihan amatlah penting. Namun rehat yang diambil tidak boleh melebihi 3 hari karena boleh berlaku kebolehbalikan terhadap prestasi seorang atlet itu. Atlet perlu melaksanakan latihan secara berterusan dengan mengamalkan diet yang seimbang agar keperluan nutrisi dalam badan dapat dijaga dengan baik dan teratur. Tubuh badan juga dia memerlukan jumlah nutrien yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Jadi atlet perlu merangka pemulihan jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai untuk dijalankan untuk mengoptimumkan prestasi latihan seorang atlet itu. Pemulihan ini sangatlah penting bagi seorang itu agar dapat mengembalikan tenaga dan dapat mengoptimumkan prestasi dia semasa latihan. Pemulihan jangka pendek adalah seperti melakukan aktiviti yang berintensiti rendah selepas latihan dan mengambil makanan yang dapat mengembalikan tenaga seperti sumber air, sumber protein, dan sumber karbohidrat. Pemulihan jangka panjang pula dia dilakukan secara berminggu, di mana ia dirancang dengan baik untuk mendapat pemulihan yang baik dan mencukupi untuk seseorang atlet itu. Jadi seorang atlet itu dia perlu mempunyai perencanaan yang baik dan teratur sepanjang dia melakukan sesi latihan, di mana dia perlu mengambil kira tentang pemakanan yang dia ada ambil, bagaimana latihan yang akan diambil, dan apakah jenis sukan yang akan beliau sertai. Jadi di sini seorang atlet itu akan dapat merancang dengan lebih teliti bahwa dia punya matlamat itu bagaimana. Jadi seorang atlet itu dia perlu melakukan perancangan yang teliti sebelum dia menyertai satu pertandingan itu. Jadi persiapan itulah persiapan yang optimum itu sangatlah akan memberi kesan semasa dia menyertai latihan pada masa akan datang. Jadi di sini kesimpulan daripada ceramah hari ini saya dapat simpulkan bahwa pengambilan makanan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam sebuah perancangan sukan, di mana seseorang atlet ini dia perlu mengambil makanan yang sesuai mengikut kehendak ataupun tuntutan latihan yang dia lakukan. Jadi seseorang atlet itu dia perlu melakukan pengambilan makanan dengan dirancang dengan baik. Jadi latihan dan pertandingan prestasi fizikal pula boleh ditingkatkan melalui pemakanan yang baik. Contohnya peningkatan pengambilan karbohidrat sebelum dan semasa latihan dapat meningkatkan kualiti latihan seorang atlet, di mana seorang atlet itu akan dapat berlatih dengan lebih lama dan melambatkan rasa kelesuhan ketika dia melakukan latihan. Perkuatan sukan juga sangat mempengaruhi prestasi seorang atlet itu, di mana dia memerlukan tenaga yang mencukupi untuk melakukan latihan yang mungkin mempunyai pelbagai intensiti dan pelbagai jenis latihan.
dia dapat melakukan dengan lancar, bertenaga, dan bersemangat. Oke, itu saja yang dapat saya kongsikan pada semua tentang pemakanan semasa fase latihan sukan bagi atlet remaja. Itu saja. Sekian, terima kasih.